Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sedang menonton bersama kita meluangkan masa pada pagi ini dan tidak kira walau anda berada di mana sahaja, okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami di dalam program Read Knowledge and Share Book Review Siri yang ke-6, okey. Last kali kita jumpa pada tahun lepas iaitu pada bulan Oktober untuk siri kelima. Okay, dan sekarang dah bulan Mac 2022, kita memasuki siri yang ke-6. Dan program ini dipancarkan secara langsung menerusi aplikasi Cisco Webex. Dan untuk makluman pada yang pertama kali bersama kami dalam program ini, okay, program ini merupakan anjuran Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Negeri 9, Kampus Rembau, dan ianya adalah program yang menyokong kepada inisiatif Read at UiTM di dalam usaha dalam merancangkan budaya membaca di kalangan warga UiTM. Dan program Read, Knowledge and Share ini merupakan salah satu usaha membudayakan tabiat membaca menerusi pembacaan, ulasan dan perkongsian ilmu yang akan dilaksanakan ataupun yang bakal disampaikan oleh kita punya panel-panel jemputan hari inilah. Dan pada masa yang sama, program ini juga mendukung kepada salah satu objektif di dalam Sustainable Development Goals SDG, iaitu memberikan pendidikan yang berkualiti. Dan sebelum kita bermula, saya ingin membacakan sedikit penafian program. Maklumat yang disampaikan di dalam program secara langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja dan ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi daripada panel dan bukannya pendidikan rasmi daripada pihak universiti. Dan pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai sebarang komen ataupun pendapat yang dikeluarkan ataupun yang disampaikan. Baik, saya perkenalkan diri. Mungkin ada yang pertama kali bersama kita pada hari ini. Saya Muhammad Syafiq Ibrahim Nurullah dan merupakan pustakawan di PITA UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. Juga akan menjadi moderator anda sepanjang program ini berlangsung. Dan Alhamdulillah, syukur kepada ilahi, sebenarnya saya amat berbesar hati, okay? Kita dipertemukan lagi dalam satu program, okay? Sebuah majlis ilmu, dan program Read Knowledge and Share ini merupakan salah satu program yang amat saya uh, teruja dan nanti-nantikanlah setiap kali program ini berlangsung kerana dalam program ini saya dapat bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang sangat hebat, okay? Kita mungkin pernah nampak tapi tak pernah melihat mereka berkongsikan pendapat dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu platform di mana kita beri peluang untuk warga UiTM khususnya di Negeri Sembilan untuk mendapat satu platform untuk mereka berkongsikan ilmu melalui pembacaan masing-masing lah. Okay? Dan mereka juga akan mengulas buku pilihan mereka pada pagi ini. Dan saya tak nak buang masa, saya nak perkenalkan kita punya tetamu-tetamu jemputan. Baik, yang pertama kita ada panel kita yang pertama, Puan Fadiza Muhammad Zaki, pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. Apa khabar Puan Fazila? Puan Fadiza ada ke? Baik, terima kasih Okey, banyak. saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi menerima jemputan kita kali ini. Okey, dan kita akan bersama Puan Faiza sebentar lagi. Okey, seterusnya kita ada panel jemputan yang kedua. Saya jemput Encik Rosli Safian, pensyarah kanan di Fakulti Komunikasi Pengajian dan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. Apa khabar Encik Rosli? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya harap semua kita punya panel sihat-sihat dan kita akan bersama juga Encik Rosli sebentar lagi. Baik, seterusnya kita jemput panel jemputan kita yang ketiga, Puan Nohaniza Hassan, merupakan pensyarah kanan di Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. Apa khabar Puan Niza? Assalamualaikum. Saya khabar kurang baik sikit sebab saya dalam kuarantin hari keempat COVID-19 ni. Tapi insyaAllah lah mudah-mudahan saya diberikan kekuatan hari ini untuk kita bersama-sama kongsi ilmu ya. InsyaAllah. InsyaAllah kami di kita berdoakan agar dipermudahkan urusan lah, okey, dan semoga cepat sembuh. Okey, walaupun tidak begitu sihat, Puan Aniza sanggup meluangkan masa jugalah pada pagi ini untuk berkongsikan ilmu, okey, menerusi pembacaan beliau.
Baik, kita dah pun berkenalan dengan kita punya para panel jemputan, okey, yang akan mengulas buku sebentar lagi. Saya juga pun dah tak sabar nak dengar perkongsian daripada mereka. Tapi saya nak mengingatkan kepada anda yang sedang menonton sebelum itu, okey, pastikan anda berada di dalam mute ataupun mikrofon anda dimatikan, okey, supaya tiada gangguan lah dan memastikan kelancaran program ini. Dan sekiranya anda ada juga soalan-soalan yang ingin anda ajukan kepada panel kita, okey, boleh sertakan di ruangan chat ataupun nanti sewaktu sesi Q&A, sama ada saya bacakan soalan anda menerusi ruangan chat tu ataupun anda boleh buka mic lah ketika sesi Q&A. Dan tanpa kita melengah lagi, saya menjemput kita punya panel jemputan yang pertama. Silakan Puan Faiza untuk memberi ulasan daripada beliau. Silakan. Okey, terima kasih banyak kepada Encik Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, selamat pagi kepada semua. Saya Fadiza binti Muhammad Zaki merupakan panel pertama untuk membuat ulasan buku pada pagi ini di dalam program kita iaitu Book Review Siri 6. So, pertama sekali sebelum saya mulakan ulasan buku ini, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PITA kerana sudi menyebut saya sebagai salah seorang panel untuk book review pada siri ke-6 ini. So, terima kasih banyak ya. Okey, tanpa membuang masa, apa dia buku yang saya ingin kongsikan kepada anda bertajuk The Fault in Our Stars seperti di tangan saya ini ya. So kalau you all tengok kan, buku ni dia macam saya nak share buku love story novel yang biasa ke? Tidak. Ini bukan a typical love story macam kita biasa baca kan. Seorang jejaka, ada ayah yang mempunyai megah holding kan, and dia berkenalan dengan seorang wanita kurang bernasib baik, bercinta and whatsoever. Dia bukan typical love story book lah. So ada pengajaran yang sangat hebat kita boleh dapatkan daripada buku bertajuk The Fault in Our Stars, okay? Alright, so sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, apa kata kita kenal dulu dengan penulis buku ini iaitu John Green. So kita berkenalan dengan penulis dulu. Tengok macam handsome-nya kan. Okay, John Green ini adalah seorang penulis yang sangat terkenal di US yang mana beliau telah menulis beberapa buah buku, and of course buku John Green telah diiktiraf oleh New York Times sebagai book selling untuk setiap buku penerbitan daripada John Green. So John Green juga merupakan seorang book selling author lah, iaitu New York Times Award. Okey, salah sebuah buku yang diterbitkan oleh John Green selain daripada The Fault in Our Stars pada tahun 2012 ini adalah buku bertajuk Looking for Alaska, yang mana buku Looking for Alaska ini diguna pakai di high school United States di dalam sebagai salah satu bahan pengajaran di dalam PNP mereka. So kita nampak betapa hasil penulisan John Green ini mempunyai value dan diguna pakai di sekolah. Okey. So tentang buku The Fault in Our Stars ni, ini pun adalah salah satu best selling books lah semasa diterbitkan. Kalau you all boleh tengok slide tu kan, nampak ada dua cover page. Pertama pada tahun 2012 dan kedua pada tahun 2014. So kita nampak kenapa ada dua? Maksudnya ada dua cetakan. Cetakan pertama best selling books juga, begitu juga cetakan kedua. So kenapa cetakan kedua ni you tengok dia punya cover page ni macam lebih menarik kan? Sebab cetakan untuk 2014 selepas buku John Green ini dipilih, diiktiraf dan diangkat untuk difilmkan oleh Motion Pictures pada tahun 2014. So remaja yang you nampak dua orang ini adalah pelakon yang membawa watak utama untuk novel ini. So kalau you all nak tengok cerita ni pun okey, tapi saya sarankan untuk you all baca novel ini sebab dengan bait-bait ayat itu kita lebih terkesan untuk mendalami isi kandungan novelnya ataupun apa yang ingin disampaikan oleh John Green dalam penulisan novel ini. Okay, you all boleh tengok dekat situ, saya ada letak subjek untuk novel ini berkenaan dengan cancer, terminally ill dan juga of course love story lah. Tak boleh lari lah sebab kita nak menangkap audience adolescent iaitu remaja untuk membaca buku.
Okay, so now kita pergi lebih detail. Saya nak mengulas sedikit berkenaan dengan buku ini, lebih kepada sinopsis berkenaan dengan buku ini ya. So buku ini watak utamanya adalah Hazel Grace Leicester. So Hazel ni saya gelarkan dia sebagai Hazel lah ya untuk ulasan buku ni. And lagi seorang adalah merupakan remaja lelaki bernama Augustus Waters. Saya akan panggil sebagai Augustus. So macam mana sesi perkenalan Augustus dan juga Hazel ni? Okey, mereka berkenalan di dalam satu, bukan platform online macam kita sekarang ni, tetapi secara face to face di dalam satu kumpulan yang dipanggil sebagai Cancer Support Group. So Cancer Support Group ini dihadiri oleh semua adolescents ataupun remaja yang mempunyai nasib yang sama, iaitu mereka adalah penderita kanser, termasuklah Hazel dan juga Augustus ini. So di dalam support group ini mereka berkongsi pengalaman, memberikan motivasi antara satu dengan yang lain, kata-kata semangat untuk menghadapi kenyataan bahawa mereka adalah penderita penyakit kanser dan berjuang untuk meneruskan kehidupan despite of they all sedarlah yang they all ada this terminally ill punya disease. Okay. Buku ni bacaan ringan tau, tapi bila you all dengar saya punya penjelasan dia macam sangat banyaklah pengajarannya kan. Okay. So, selain daripada Hazel dan Augustus ini, ada seorang lagi watak iaitu Isaac. Okey, kita cerita dulu berkenaan dengan apa penyakit yang dihidapi oleh ketiga-tiga remaja ni. So, mereka merupakan sahabat baik lah. Yang pertama untuk Hazel. Hazel ini penderita penyakit thyroid cancer. Kalau you all boleh tengok di pada slide tu ataupun dekat sini, you all boleh nampak Hazel ini ada pakai satu tube di hidung dia. So Hazel bergantung kepada portable oxygen tank. Okay, yang mana dia perlu bawa oksigen tank ni 24 jam dalam hidup dia. Sama ada makan, mandi, berjalan, tidur dan sebagainya. Sebab untuk membantu Hazel punya pernafasan. Dia tidak mampu bernafas macam kita seperti manusia biasa. Macam you all tarik luggage kan? Macam itulah Hazel perlu buat. Dia nak berjalan, dia nak membeli belah ke, dia nak pergi ke mana-mana saja, dia perlu tarik oksigen tank itu. Kalau siapa yang pernah tengok oksigen tank di hospital, begitulah. Okay, so Augustus. Apa pula penyakit Augustus ni? Augustus adalah penderita penyakit kanser tulang yang mana doktor sudah sahkan Augustus ini bebas kanser selepas melalui pembedahan pembuangan sebelah kaki. Dia dah amputated lah, sebelah kaki dia dah tak ada dah. So kenapa Augustus masih ada di dalam cancer support group ini? Supaya untuk bagi semangat kepada kawan-kawan yang lain. Dia dah bebas kanser, kawan-kawan yang lain masih lagi menderita penyakit kanser stage 1, 2, 3 dan 4. So they all keep motivate each other lah. And tak ada dalam gambar ni adalah sahabat mereka iaitu Isaac. Isaac lagi sangat sedih lah kisahnya. Sebab Isaac ni sebelah mata dia dah tak ada tau. Sebab dia menderita penyakit kanser mata. Masa dia masuk dalam support group ni, sebelah mata dia dah tak ada tau. So dia bercerita kepada kawan-kawan, soon sebelah mata yang tinggal tu akan dibuat pembedahan pembuangan mata sebab virus dah merebak di mata yang lagi sebelah tu. Dia akan jadi totally blind. Dalam pertengahan cerita novel ini, Isaac sudah pun buta sepenuhnya. Tapi you all boleh, kalau you all baca, you all boleh nampak macam mana Isaac ni dia cekal dalam menghadapi kehidupan dia sebagai seorang remaja yang kehilangan penglihatan. Okay. Of course lah, bila kita kata love story, mestilah ada percintaan Hazel dengan Augustus ni. Macam mana dia punya perkenalan boleh jatuh hati tu? Salah satunya sebab they all share the same passion, iaitu
membaca. So Hazel dia share kepada Augustus novel yang dia minat, dan Augustus pun share kepada Hazel novel yang dia minat. Climax cerita ini di mana Hazel dimasukkan ke dalam ICU. Sebab apa? Sebab lungs dia telah dipenuhi dengan cecair. Tetapi Hazel berjaya diselamatkan selepas beberapa hari berada di dalam ICU. Bila Hazel ni keluar daripada ICU, so Hazel rasa macam dia akan meninggalkan dunia ini terlebih dahulu daripada Augustus. So they all punya cancer, bukan stage 1, stage 2 tau. So dia dah stage yang sangat serius lah, yang tempoh masa pun tak berapa lama sahaja hidup. So Hazel ada perasaan macam tu. Dia rasa dia akan pergi dulu daripada Augustus. Sebenarnya semasa Hazel berada di dalam ICU, Augustus telah menjalani satu full body scan. Kenapa? Ini adalah macam prosedur lah untuk pastikan yang Augustus sentiasa bebas daripada virus kanser. Malangnya, Augustus telah disahkan oleh doktor kembali mempunyai virus kanser yang telah merebak di seluruh badan dan tempoh hidupnya tidak lama. Okay, so apa yang jadi selepas itu tentang perjuangan mereka, Isaac, Hazel dan Augustus diceritakan dengan sangat menarik oleh John Green. So kita boleh nampak daripada penulisan buku ini bahawa John Green ini mendalami term-term, medical term, keadaan-keadaan pesakit kanser, dan daripada pembacaan saya boleh nampak bahawa research telah dibuat oleh John Green untuk menghasilkan buku ini. Dia bukan penulisan sembarangan yang kita boleh cerita tentang penyakit itu ini tanpa pengetahuan. So ada research yang perlu dilakukan sebelum penulis explore untuk satu-satu penyakit. So ini penulis telah explore pelbagai jenis penyakit kanser dalam sebuah novel. So pengajarannya, macam mana dengan ending cerita ni? Happily ever after ke tidak kan? Itu saya serahkan kepada you all. Tolong cari buku ni, yang nak pinjam dekat saya pun boleh. Tolong cari buku ini. Kalau tak ada dekat bookstore, macam mana? So saya dah search kepada OPEC Pita. OPEC Pita mempunyai buku ini, okay? The Fault in Our Stars. So why not you all yang berminat untuk tahu ending buku ini untuk dapatkan buku ini di Pita. Okey, andai kata buku ini tidak terdapat di Pita Negeri Sembilan, you all boleh contact pustakawan untuk buat interlibrary loan. So interlibrary loan ni dia adalah salah satu proses yang mana pustakawan akan membantu user untuk membuat pinjaman di kampus yang lain. So why not you all gunakan servis Pita, dalam masa yang sama you all dapat buku yang menarik ini. Okay, so itu sinopsis. So pengajaran yang kita dapat daripada, sekejap ke saya punya book review? Tak kan? Okay kan? Alright. So pengajaran yang kita dapat daripada membaca buku ini adalah, personally saya lah, ini pada tahun 2014 tau saya beli novel ni. Masa tu saya umur masih lagi 20-an kan. Tapi saya tetap pilih buku ini untuk dikongsikan kepada anda. Dia bukan macam jurnal yang kita perlu dapatkan the latest publication untuk penulisan. Untuk sastra ni dia lebih lama, lebih sangat bermakna lah penulisan tu ya. So pengajarannya adalah kita sebagai manusia biasa, contohnya lah yang bebas daripada sebarang jenis penyakit, kadang-kala di dalam kehidupan kita ada sahaja sedikit ujian, kita rasa sangat worse. Kita rasa ujian yang kita hadapi sangat serius daripada orang lain. Orang lain okey, kenapa kita dikenakan ujian tersebut? Tetapi bila membaca buku ini, you all akan nampak perjuangan adolescents ataupun remaja ni
untuk menghadapi kehidupan yang dia all tahu tak lama lagi dia all boleh hidup ni. So erti perjuangan antaranya how they keep themselves positive, dapatkan positive vibes daripada kawan-kawan, okay, bercerita, berkongsi pengalaman masing-masing, struggle untuk menghadapi hidup. So itu perjuangan ataupun pengajaran yang bagi saya amat bermakna lah selepas saya menghabiskan bacaan untuk buku ini. Bahkan untuk book review ni pun saya dah pergi lagi sekali menghabiskan baca novel ini, buat lebih daripada 5 kali lah saya menghabiskan novel ini. Ini pun dah kuning lah daripada tahun 2014. Okey, selain itu, apa dia pengajaran yang kita dapat bila kita baca English novel? Okey, macam orang Melayu, English is not my mother tongue. So, ada grammar, vocab yang kita boleh ambil bila membaca English novel. Contohnya, ada satu jargon medical term yang saya tak biasa. Dia berkenaan dengan penyakit kanser lah, iaitu osteosarcoma. So apa dia osteosarcoma ni? Itu bermaksud kanser tulang. Selain itu ada lagi satu word yang saya tak biasa, iaitu doppelganger. So doppelganger ni merupakan pelanduk dua serupa. So saya rasa itu saja ulasan buku saya pada hari ini. So harapnya semua boleh mendapat input lah. Kalau tak banyak sikit pun alhamdulillah boleh lah ya untuk digunakan, dan semoga dia menggalakkan lagi kita untuk membaca. Peratusan membaca rakyat Malaysia sangat rendah. Peratusan rakyat Malaysia melayari internet sangat tinggi. Jadi apa kata, kalau you all nak melayari internet pun you all pergilah membaca buku-buku online kan, ada e-book, e-newspaper. Okey, yang macam dalam slide ni, so ini adalah edisi cetakan kedua kan. So kalau kita nampak ada penambahbaikan buku ini, iaitu ada illustration ataupun fotos. Fotos ini adalah didapatkan daripada filem buku ini pada tahun 2014. So itu pelakonnya lah ya. So you all boleh nampak tu gambar pertama ada Augustus, Hazel dia pakai snow cap, dan tengah-tengah tu yang pakai spek tu itu adalah Isaac, yang remaja yang buta tadi tu. So adalah scene yang romantik sikit. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kerana mendengar ulasan buku ini. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Fad. Saya rasa saya pernah mendengar filem ni. Saya pernah nampaklah buku ni di shelf kedai buku. Dan mungkin pada pendapat saya sebagai, walaupun kata don't judge the book by its cover, tapi mungkin pada saya seorang yang mungkin kurang berminat terhadap buku-buku percintaan remaja ni, mungkin akan salah anggap lah. Okay, tetapi bila dengar penjelasan dan review daripada Puan Fadizah tadi, mungkin dia macam buat saya rasa macam nak juga baca. Okay? Sebab kita ada kat sini lambakan buku-buku percintaan remaja yang jalan cerita klise dan sebagainya. Okay? Jadi mungkin menyebabkan, bukan saya dah, mungkin ramai juga yang macam saya sependapat yang sependapat dengan saya. Okey, yang mungkin menganggap buku-buku macam ni boring lah. Okey, tapi daripada penjelasan tadi tu dia mengubah sikit sebanyak lah persepsi saya. So mungkin menarik jugalah untuk kita tengok. Mungkin ialah side dia mungkin adalah percintaan, tetapi apa core utama iaitu dia nak ketengahkan mengenai perjuangan pesakit kanser itu yang menyebabkan buku ni agak berbeza lah dengan buku-buku typical klise storyline yang ada dekat pasaran buku kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Seterusnya saya ingin menjemput kita punya panel kedua, panel pengulas. Saya jemput Cik Rosdi untuk berkongsikan ulasan buku daripada beliau. Silakan. Bella boleh dengar suara saya?
Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosti Safian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PITAR, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk program pada pagi ini. Ya. Baiklah, apabila kita bercakap tentang bahan bacaannya, buku, majalah atau sebagainya, secara umumnya kita boleh bahagikan ia kepada dua kategori utama, iaitu bahan bacaan yang bersifat fiksyen ataupun yang bersifat bukan fiksyen. Jadi sekarang saya pasti ramai di antara anda di luar sana yang pastinya mempunyai genre kegemaran tersendiri apabila memilih bahan bacaan. Pasti ada yang memilih bahan bacaan yang bersifat seperti buku-buku motivasi, buku-buku keagamaan, masakan, hiasan dalaman. Mungkin ada juga yang memilih bahan bacaan yang bersifat novel-novel cinta, buku-buku bergenre seram, penyiasatan, bacaan santai dan sebagainya. Jadi untuk kali ini saya akan membuat ulasannya terhadap sebuah buku yang saya kira amat sesuai untuk dibaca oleh para pecinta kucing di luar sana. Miau. Inilah bukunya, ya. Dewey, The Small Town Library Cat Who Touched the World. Jadi sedikit tentang buku ini. Penulis buku ini adalah Vicki Myron. Vicki Myron adalah merupakan seorang pengarah di Perpustakaan Awam Spencer, Iowa, Amerika Syarikat. Dan buku ini diterbitkan oleh Grand Central Publishing, New York. Ya. Dan saya dapatkan buku ini di Popular Bookstore. Buku ini cuma murah saja, harga dia RM34.90 sahaja. Jadi untuk ulasan kali ini saya akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu ulasan pertama mengenai fizikal buku ini. Ulasan kedua berkenaan dengan aspek bahasa. Manakala terakhir berkenaan dengan kandungan buku ini. Baiklah. Untuk ulasan pertama iaitu berkenaan dengan fizikal buku ini, jika dilihat saiz buku ini sangat kecil. Sebesar tapak tangan saya saja. Ukurannya 10.5 cm dan 17 cm tinggi. Ya, kecil saja. Kenapa saya highlightkan saiz buku ya? Kerana apabila buku itu ideal size, ya, saiz yang ideal, sebenarnya ia membantu untuk melariskan jualan buku tersebut. Kenapa? Sebab pertamanya adalah buku itu senang dipegang, tidak terlampau besar. Ya? Dan ini membawa kepada poin kedua saya, iaitu berkenaan dengan berapa jumlah muka surat yang ada. Secara keseluruhan terdapat 280 muka surat dalam buku ini. Bermaksud ia tidak terlampau tebal dan tidak terlampau nipis. Dalam erti kata lain, ia ringan. Jadi dengan saiz dan ketebalan itu, ia senang dibawa. Okay? Mudah untuk dimasukkan di dalam beg sandang ataupun beg tangan. Ya? Dan untuk buku Dewey ini, jika kita lihat, dia adalah soft cover book. Ya? Kalau dalam istilah publishing, kita panggil dia sebagai paperback. Ya? Dan untuk paperback ni, sebenarnya kalau buku dia akan ada 2 jenis cover. Satu soft cover, macam sekarang ini, ataupun hard cover. Tetapi untuk hard cover book tu biasanya ia bersifat eksklusif, jadi harganya agak mahal sedikit. Jadi untuk menggalakkan minat pembaca, apa yang penerbit buat adalah mereka hasilkan buku dalam bentuk soft cover ini, ataupun paperback. Tetapi untuk paperback book selalunya penerbit akan menggunakan kertas yang kualiti dia tidak begitu tinggi. Jika dilihat, buku-buku sebegini, warnanya akan nampak begitu, istilahnya adalah keruh sedikit lah. Sebab apa? Kualitinya tidak sama dengan simile paper. Simile paper ni adalah kertas yang kita biasa gunakan untuk mencetak dokumen atau apa sahaja. Ya? Ulasan kedua saya pula adalah berkenaan dengan aspek bahasa. Seperti yang telah diterangkan oleh panel pertama tadi, ya. Ada bagusnya sebenarnya kita membaca buku bahasa Inggeris sebab ia membantu kita untuk memperkasakan lagi bahasa Inggeris kita. Ya. Jadi berkenaan dengan buku Dewey ini, bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa penceritaan. Ya. Pun begitu bagi saya secara peribadinya, buku ini sesuai untuk dibaca. Nampak kan? Ya. Buku ini sesuai untuk dibaca oleh segenap lapisan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur kerana bahasa Inggeris yang digunakan adalah merupakan bahasa Inggeris yang mudah difahami. Bukanlah bahasa Inggeris yang bersifat kesusastraan. Jadi berbalik kepada poin yang dinyatakan oleh panel pertama tadi, iaitu
bagaimana kita boleh memperkasakan bahasa Inggeris kita melalui pembacaan, saya sangat bersetuju dengan pendapat tersebut kerana secara peribadinya apabila saya membaca buku-buku bahasa Inggeris ni, apabila berjumpa dengan perkataan yang mungkin kita tidak tahu maksudnya, apa yang kita boleh lakukan adalah kita lihat ataupun rujuk kepada kamus untuk mengetahui maksud perkataan tersebut. Bukanlah bermaksud saya mengagungkan bahasa Inggeris dan menganaktirikan bahasa Melayu, tidak. Tetapi tanpa kita sedari ataupun mungkin kita dah nampak bahasa Inggeris adalah merupakan bahasa antarabangsa. Jadi tak salah pun kalau kita belajar memperbanyakkan lagi, memperkasakan lagi perbendaharaan bahasa Inggeris kita. Dan ini membawa kepada urusan ketiga saya, iaitu berkenaan dengan kandungan buku ini. Baiklah, bagi saya buku ini dia bersifat santai saja, dia tidak memerlukan kita berfikir atau apa saja. Jadi berkenaan dengan ulasan ketiga, kandungan buku ni, saya memuji, pertama sekali saya memuji Vicki Myron. Kenapa? Kerana sebagai penulis, beliau mampu membawa pembaca untuk turut sama berada di dalam bukunya. Okay? Jadi saya nak berkongsilah sebenarnya book review ni saya pernah ajar dalam subjek yang saya ajar kat kampus Rembau pun dalam subjek publishing sebenarnya. Jadi apabila bercakap tentang sebuah buku tu, sama ada buku tu bagus ataupun tidak, pertama sekali kita akan tengok kandungannya. Keduanya adalah bagaimana pembaca dapat menyelami ataupun masuk sama di dalam kandungan buku tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan Vicki Myron sebagai seorang penulis sangat hebat. Kenapa? Apabila kita membaca buku ini, saya secara peribadinya, saya dapat membayangkan situasi yang digambarkan. Saya dapat membayangkan perasaan yang cuba disampaikan. Jadi tidak terlalu keterlaluan jika saya kongsikan praise for this book. You'll laugh, you'll cry. Okay? Maksudnya apabila anda membaca buku ini, anda akan ketawa dan anda juga akan menangis apabila mengikut jalan ceritanya. Jadi, jalan cerita buku ini sebenarnya adalah berkisar pada sebuah perpustakaan awam di Spencer, Iowa. Apa yang berlaku adalah pada satu musim sejuk, salah satu hari itu apabila Vicki Myron pergi ke perpustakaan untuk memulakan kerja, di dalam salah satu drop box, tempat pengulangan buku, dia terdengar bunyi yang aneh. Bukan bunyi buku yang diletakkan, tetapi bunyi yang macam ada makhluk hidup dalam itu. Jadi, dia buka drop box itu dan dia nampak seekor anak kucing berada di drop box di satu hari dalam musim sejuk yang dikatakan sebagai paling teruk dalam sejarah Amerika. So, apa Vicki buat? Okay? So, Vicki atas rasa prihatin ataupun kemanusiaan yang tinggi, beliau ambil anak kucing tersebut yang menggigil kesejukan. Lepas tu dia buat apa? Dia mandikan anak kucing tersebut, bagi makan, dan anak kucing itu tidak meronta-ronta sebab kita tahu kalau kucing kena air saja dia akan lari, mengelupur. Tetapi tidak halnya dekat sini, kat Dewi. Jadi Vicki membuat keputusan untuk membela kucing tersebut. Tetapi perlu ingat, ini bukan rumah, ini perpustakaan. Jadi Vicki perlu mendapat persetujuan ahli lembaga perpustakaan sama ada boleh memelihara haiwan tersebut ataupun tidak. Jadi saya terus fast forward, Vicki membela kucing tersebut di perpustakaan dan siap diberi nama Dewey. Dan menariknya, Dewey ini ibaratkan magnet. Kenapa saya katakan sebagai magnet? Kerana seekor kucing, bagaimana seekor kucing mampu untuk menarik minat orang untuk pergi ke perpustakaan tersebut. Jika secara logiknya lah kita akan nampak antara perpustakaan dan juga pusat membeli belah, orang pasti akan pergi ke pusat membeli belah jika dibandingkan dengan perpustakaan. Tetapi tidak dalam hal ini. Dewey berjaya menarik minat orang untuk ke perpustakaan. Bukan saja untuk tengok Dewey, tetapi at the same time, pada masa yang sama, maafkan saya, untuk memilih buku-buku yang ada di sana. Dan berlaku kemelesetan di salah satu tahun waktu itu, yang mana makin ramai orang datang ke perpustakaan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan terapi. So Dewey juga, walaupun seekor kucing, dia juga merupakan boleh memberikan terapi kepada manusia-manusia yang terjejas disebabkan oleh kemelesetan tersebut.
Dan saya fast forward lagi. Dalam buku ini dia ada 27 bab. Ya, bagaimana daripada seekor anak kucing yang membesar sihat sampailah ke penghujung hayat Dewey ini. Dan suka juga saya tarik perhatian anda semua ya. Perpustakaan ini juga siap membuat pertandingan untuk menamakan kucing ini. Okey, dan ia mendapat penyertaan yang sangat banyak, itu lebih daripada tak silap saya 300 penyertaan hanya untuk menamakan seekor kucing. Tetapi akhirnya mereka sepakat untuk mengekalkan nama Dewey, cuma menambahkan surname dekat belakang. Nama panjang Dewey adalah Dewey Read More Books. Okey. Dan Dewey hidup di perpustakaan tersebut, maafkan saya, selama 19 tahun. Ya, sebelum akhirnya Dewey terpaksa put to sleep, dimatikan sebab sakit kanser yang kronik. Jadi suka saya sharekan ya babak sedih tersebut ya. Saya bacakan. I called the library staff and told them about Dewey wasn't coming home. Okay, so maksudnya Vicky telefon kepada rakan sekerja dia memaklumkan Dewey yang dibawa ke vet tadi tu, klinik haiwan, mungkin tidak akan kembali lagi ke library. Yeah? So Dr. Bell adalah merupakan doktor haiwan di klinik tersebut. Yeah? Dr. Bell took Dewey into the back room to insert the IV, then brought him back in a fresh blanket and put him in my arms. I talked to Dewey for a few minutes. I told him how much I loved him, how much he meant to me, how much I didn't want him to suffer. I explained what was happening and why. I rewrapped his blanket to make sure he was comfortable. What more could I offer him than comfort? Dr. Bell gave him the first shot, followed closely by the second. He said, I'll check for a heartbeat. And then I said, you don't need to. I can see it in his eyes. Dewey was gone. Jadi, bab terakhir dalam buku ini adalah menceritakan bagaimana Vicky, bagaimana Vicky meneruskan kehidupan dengan wujudnya satu kekosongan. Kenapa saya kata kekosongan? Selama 19 tahun, kucing ini merupakan ikon di perpustakaan tersebut, yang mana setiap hari kucing ini akan menyapa Vicky apabila masuk ke dalam perpustakaan. Okey, dan juga suka saya sebutkan ya, Dewey bukan saja menjadi selebriti di Iowa, bukan saja di Amerika, tetapi juga di serata tempat di seluruh dunia, hingga ada dokumentari daripada penerbit Jepun yang dibuat berkenaan Dewey ini. Dan menariknya ya, apabila Dewey ini ialah mati ya, perpustakaan tersebut menerima banyak ucapan takziah, bukan saja daripada peringkat dalam Amerika, bukan saja daripada Jepun, tetapi juga daripada askar yang sedang berjuang di Iraq, yang mengatakan bahawa Dewey memberikan semacam motivasi, motivasi terhadap certain things or whatsoever. Dewey adalah merupakan satu selebriti. Bukan selebriti, tapi saya boleh namakan sebagai mega selebriti yang bersifat antarabangsa. Okey, 3 ulasan tadi. Dan mengapa saya memilih buku ini sebenarnya adalah, mungkin ada orang kata macam buku kucing, apa yang best pasal buku kucing? Okey, sebenarnya ya, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda di sebalik buku ini adalah, yang saya dapat lihat, kita sebagai makhluk ya, manusia, kita perlu berbuat baik bukan saja dengan makhluk manusia yang lain, tetapi juga dengan makhluk Tuhan yang lain, iaitu haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini ya, ia dapat dibuktikan apabila Vicky memelihara haiwan tersebut, anak kucing tersebut, ia membawa satu rahmat kepada perpustakaan, yang mana jika sebelum ini jumlah pengunjung yang datang sangat sedikit, tetapi dengan kehadiran kucing tersebut, ia mampu menarik minat orang untuk datang ke perpustakaan. Okay? Dan ada juga di dalam wawancara yang pernah ditanya ya, kepada Vicky, adakah perpustakaan lain juga perlu meletakkan kucing untuk menarik orang untuk datang ke perpustakaan? Sebenarnya tidak semestinya. Okay? Apa yang menarik tentang Dewey ini adalah, saya boleh katakan Dewey ini sebagai kucing yang well behaved. Kenapa well behaved? Sebab dia tidak merosakkan pembuku-buku yang ada.
dia tidak membuat huru-hara pun di perpustakaan tersebut. Okey, saya tak tahu lah, mungkin kucing ni adalah jelmaan manusia ke apa, saya tak tahu, tapi dia adalah well behaved. Dan kalau tengok cover ni pun, sebenarnya saya beli buku ni sebab cover dia, muka kucing tu comel, a very handsome looking cat. Okey, dan pengajaran yang seterusnya yang saya boleh kongsikan dengan anda adalah bagaimana Vicky ya, selaku seorang pengarah perpustakaan, dia tidak mengambil keputusan secara peribadi. Sebagai contoh, apabila ada anak kucing tadi, okey, dia ada dilema, adakah dia nak bela ataupun biarkan saja. Dia mengambil keputusan untuk membela anak kucing tersebut. Tetapi macam saya sebutkan seperti tadi, perpustakaan bukannya rumah. Okey, jadi dia terpaksa bertanya dengan rakan sekerja yang lain dan juga dia terpaksa rujuk kepada ahli lembaga pengarah perpustakaan, boleh ataupun tidak dia membela kucing tersebut. Bermaksud dalam arti kata lainnya, kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita, apa saja keputusan yang kita buat ni, sama ada sebagai seorang ketua ataupun staf biasa, kena pastikan kita boleh membezakan antara peribadi dan kerja. Okey, dan perlu mengikut prosedur yang ditetapkan. Jangan buat sesuatu keputusan tu sesuka hati. Okey, dan juga dalam buku ini ya, saya nak sharekan bagaimana Vicky apabila berhadapan dengan krisis, dia tidak mudah melenting. Antara krisis utama yang dihadapi oleh Vicky apabila dia membawa Dewey untuk duduk tinggal dalam perpustakaan adalah kebimbangan daripada para ibu bapa berkenaan dengan alahan anak mereka. Sebab kita faham ada orang yang mungkin alahan terhadap haiwan. Jadi ibu bapa tersebut risau. Jadi apa yang Vicky buat adalah instead of melenting, marah tak tentu pasal, Vicky merujuk kepada doktor haiwan untuk mengetahui sejauh manakah seriusnya alahan tersebut dan apakah cadangan yang diberi oleh doktor haiwan jika berlaku alahan. Dan menariknya juga apa yang saya boleh pelajari daripada buku ini adalah rupanya tanpa kita sedari, haiwan juga ada rutin yang kita mungkin tak sedar. Jadi kat sini saya dah letakkan penanda. Contohnya dekat muka surat ini, the daily routine pukul 7.30 pagi. Kucing tu buat apa? 8 pagi buat apa sampailah ke petang. Ini adalah berdasarkan pemerhatian oleh Vicky. Bukanlah kucing tu tulis nyam 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 nyam, bukan. Bermaksud ini adalah berdasarkan kepada pemerhatian. Bermaksud kucing pun sebenarnya dia ada rutin. Kita manusia pun sepatutnya lagi hebatlah daripada kucing, lagi hebat daripada binatang. Bermaksud kita kena buat sesuatu tu based on job description kita ke whatever ke. And kalau kita ikut, macam kalau kita kat sekolah lah, kita ada jadual waktu. Just to make sure that kita punya hidup tu well organised. Kucing pun tanpa kita sedari dia ada rutin-rutin dia. Dan juga bagaimana Dewey ni menjadi kesayangan ramai sampai ada the do and don'ts ataupun like and dislike, kegemaran ataupun benda yang tidak disukai oleh Dewey pun dituliskan di dalam buku ini. Dan menariknya juga, this one is very, bagi saya agak kelakar lah, Vicky juga siap menulis job description untuk Dewey. Jadi dia buat lawak lah, dia kata you dah duduk kat library ni bukan untuk free-free saja, you kena lah buat kerja juga, macam kita datang office, kita ada job description kita. Jadi salah satu job description Dewey adalah reducing stress for all humans. Sebab tu saya katakan tadi, Dewey juga membayangkan peranan sebagai ahli terapi untuk menenteramkan orang yang datang. Sitting by the front door every morning and blah 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 blah. Ada job description. Dan saya nak pergi balik tadi pada chapter terakhir, lupa saya sebutkan tadi, bagaimana kita nak berhadapan dengan kehilangan. Sama ada kehilangan disebabkan ahli keluarga kita meninggal, ataupun mungkin macam anda sama dengan saya, ada membela haiwan, pasti kita pernah berhadapan dengan situasi di mana haiwan peliharaan kita mati ataupun ahli keluarga kita meninggal. Memang akan ada satu ruangan kosong. Jadi the most important thing adalah bagaimana kita nak memastikan ruangan kosong itu tidak selamanya mengaitkan kita dengan memori-memori Islam. Because hidup perlu diteruskan. Dan itu yang dibuatkan oleh Vicky. Dan juga saya dapat highlightkan dekat sini adalah bagaimana kita, selagi kita hidup, kita perlu menghargai seseorang itu ataupun haiwan itu selagi dia hidup.
Okey, tetapi apa berlaku sekarang adalah apabila kita kehilangan seseorang, barulah kita sedar betapa pentingnya orang itu, betapa pentingnya haiwan itu, betapa pentingnya sesebuah itu atau whatsoever. Tetapi tiada gunanya sebab mereka sudah tiada. Jadi nasihat saya, selagi anda ada orang yang disayangi ataupun haiwan yang anda sayangilah mereka seadanya. Okey, jadi itu 3 ulasan yang saya beri kepada buku ni tadi. Dan sebelum mengakhiri saya punya ulasan buku, jika ditanya berapakah rating yang boleh saya beri kepada buku ini, untuk makluman, buku ini pernah menjadi salah sebuah best seller ya di Amerika Syarikat tahun 2008. Jadi berdasarkan kepada 3 ulasan saya tadi, iaitu fizikal buku, keduanya adalah berkenaan dengan aspek bahasa, dan ulasan ketiga adalah berkenaan dengan kandungan. Daripada skala 1 sampai 10, saya boleh memberikan rating 10. Okey. Jadi untuk itu demikianlah saja ulasan buku daripada saya. Sekali lagi saya Rosli Safia mengucapkan Assalamualaikum, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi nanti. Salam, terima kasih Cik Rosli atas perkongsian buku tersebut. Sebenarnya buku yang Cik Rosli kongsikan tu mengingatkan saya tentang satu lagi buku yang bertajuk tidak silap saya Hachiko, Dog Story. Dia sikit lebih kurang lah jalan ceritanya mengisahkan tentang seekor haiwan lah, macam yang Hachiko ni seekor anjing kan, macam buku Cik Rosli ni seekor kucing. Dia memberi hak bagaimana keberadaan dia di dalam seseorang, kehidupan seseorang tu mengubah orang kata mengubahlah persepsi dan sebagainya. Dalam Hachiko ni pun dia ending dia pun sad juga kan, dia mati dan sebagainya. Dia sangat popular di Jepun, sehingga ada dia punya monumen, tidak silap saya lah. Sebenarnya buku yang Cik Rosli sharekan ni dia lebih memberi kesan terhadap pecinta kucing lah, kan, memberi kesan terhadap pecinta kucing yang ada bela kucing kat rumah kan. Betul lah apa Cik Rosli kata, bila ada kucing ni dia buatkan kita macam it's about therapy jugalah kita stres kat tempat kerja dan sebagainya, balik kita layan kucing kita kan, tengok pun tak apa, kita akan rasa tenang, rasa relax. Memang kucing ni dia kalau ada kat rumah punya fungsinya kan, selain daripada mungkin ada orang tak nampak macam dia makan tidur, tapi sebenarnya dia ada memberi kesan lah terhadap orang yang bela je lah, mungkin nampak benda tu terhadap fungsi dia terhadap orang yang membela lah. Dan betul kata Dr. Wasita, dia kucing ni dia menarik aura negatif. Kalau kita peluk dia, belai dia kan, main bulu dia macam tu kan, so dia memang memberi impak ataupun tenaga positif lah untuk kita. Right, dan menarik. Buku ni memang unik. Saya enjoy lah dengar sebab saya tak pernah baca. So bila Cik Didi sharekan tadi, memang seronok lah, rasa macam nak baca jugalah buku yang bertemakan sebegini. Baik, terima kasih sekali lagi. Seterusnya saya tak nak buang masa. Saya nak berjemput kita punya panel jemputan yang ketiga. Saya jemput Puan Nurhaliza untuk memberikan ulasan dan perkongsian daripada beliau. Silakan Puan. Assalamualaikum sekali lagi. Saya dah jadi honey rock hari ni, saya rasa. Semua boleh dengar ya, walaupun suara saya garau saya rasa sebab mengalami batuk akibat COVID-19. Okey, terima kasihlah saya ucapkan kepada Encik Syafiq dan juga Pita Kampus Rembau kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang reviewer untuk Read Knowledge and Share book review siri ke-6 pada hari ini. Jadi saya pun tak nak melengahkan masa disebabkan oleh keadaan kesihatan saya pada hari ini. Jadi saya go straight to the point. Perkongsian saya iaitu sebuah buku yang saya baca berjudul next Syafiq, The Cure. The Cure. Saya rasa pilihan tajuk buku ni pun saya nak berkongsi atas sebab kesihatan, obviously atas sebab kesihatan dan juga keadaan kesihatan rakyat Malaysia pada hari ini yang mana saya rasa semua sedia maklum yang mengalami atau menghidapi penyakit kronik seperti diabetes,
obesity, sakit jantung dan juga kanser. Macam tadi yang Cik Fatiza mention kat kita tentang pesakit-pesakit kanser dalam buku tersebut. Jadi hari ini saya akan berkongsi ulasan saya tentang The Cure, Kill Your Body, Save Your Life, yang ditulis oleh Dr. Timothy Bradley. He's an American. Publicationnya pada 2007. Dr. Timothy ni adalah seorang doktor nutritional healing. Dia bukan medical doctor modern doktor. Dalam kata lain, Dr. Timothy Bradley ni adalah seorang pakar alternatif dalam bidang terutamanya herbalist. Next slide, Syafiq. So, ada satu quotation dekat dalam buku ni yang saya rekaskan. We are what we eat. Sebab Dr. Timothy Bradley berpendapat bahawa dia kata most health problems are not caused by genetics and germs. Dia kata kebanyakan penyakit bukan disebabkan oleh genetics atau kuman, tetapi disebabkan oleh pemakanan kita, diet kita. Betul atau tidak, itu terpulang kepada pendapat masing-masing. Pada saya terima penyakit adalah disebabkan oleh genetics, adalah disebabkan oleh kuman dan juga disebabkan oleh pemakanan kita sendiri. Okay, next. So the big concept bila dia kata health problems are caused by diet. Diet, pemakanan kita. Jadi dari slide ni kita boleh nampak itu semua pemakanan kita sebenarnya. Setuju atau tidak? Kita enjoy makan pizza, kita enjoy makan all this processed food, burger, fries, nyami-nyami kan. Dah pukul 11 lebih ni, Syafiq pun saya rasa dia pun dah kerak-keruk juga lah, orkestra sikit perut masing-masingnya. Bila tengok snacks, chips kentang, nyami-nyami kan, berbagai jenis processed food yang kita dapat dekat kaunter supermarket tu semua. Ni semua pemakanan kita. Kita tak dapat, bukan kita nak cakap kita tak dapat nak elakkan, tapi inilah lifestyle kita. Itu sebabnya Dr. Timothy Bradley tulis buku ni untuk berkongsi dengan kita bahawa kita ni sakit sebab pemakanan kita, sebab diet kita. Bila kita sakit, tengok kita ambil apa yang color-color tu. Berwarna-warni, putih, merah, putih, kuning. You choose. Orang-orang kalau atuk-atuk kita yang berpenyakit tu, kita tengoklah dalam casing ubat dia tu kan, Monday, Tuesday, dia dah letak dah 1 minggu. Berwarna-warni. Kita tanya, Tok makan apa tu, Tok? Aku makan gula-gula aku lah, dia kata kan. Warna hijau, warna kuning. So, kita nak ke jadi macam tu. Itu pun tanya diri sendiri, tepuk dada tanya diri sendiri whether do we want to be like that? Okay, alright. Seterusnya, so Bradley's revolutionary program ni, hasilnya ialah dia dari program ni kita dapat flush toxins out. Bermakna ia melalui proses detoksifikasi. Kita boleh restore balance, kita dapat promote natural healing, kita dapat increase vitality. Dalam buku ni dia berkongsi 12 step sebenarnya. So bagaimana kita nak buang toksin ni, macam mana kita nak stay healthy naturally sebenarnya. And not to forget, kita harus exercise, kita kena berehat dan dia juga promote fast. Okay? Bukan kita saja sebagai orang Melayu, orang Islam, fasting, puasa pun adalah sebahagian daripada cara kita detoksifikasi. Seterusnya. So my personal point of view, dalam semua 12 step, 12 langkah yang dia berkongsi dalam buku tu, adakah saya setuju semuanya? Ya, jawapannya partially agree. Partially agree bermaksud ada bahagian yang saya setuju dan ada juga bahagian yang saya setuju. Step tentang detoksifikasi, step tentang kita kena makan raw food, natural food, kita kena minum specific water. Dia sarankan kita minum purified water, tapi pilihan kita, saya rasa sekarang ramai yang mampu untuk minum filtered water. Kan macam-macam brand kita ada kan, Amway lah, Coway lah, apa lagi? I think there's a lot more. The one yang kuku, as long as you minum tu, you jangan jadi kuku sudahlah. Alright? Tapi the most important thing is that
air tu bersih and filtered. Itu dia punya konsep dekat situ. And then on top of that, makan organic food. Tapi kita organic food, mampukah kita makan organic food hari-hari dengan kita punya salary ni kan? Rasanya mungkin tak mampu. Persoalan ambil organic food pun, apa dia? Adakah organic food yang kita beli dekat Growsmart and whatnot betul-betul 100% organic ke? Itu satu soalan juga. Jadi kita sendiri sebagai pengguna, kita sendiri kalau dah sakit, kita sebenarnya ada pilihan. Sebab our body, okay, it's our body, it's our choice. Alright, so apa yang saya tak agree ialah seterusnya. Dia kata we should not buy vitamins and supplements because they are products of a lab. We should not buy vitamins. Yet, next slide. Healing comes from the creation. We are the cause of and the cure. But dia kata, you belilah dari I punya herbal mixtures. So, dah seronok saya baca dari awal macam kan. Okay, towards the end rupanya, dia nak duk promote dia punya herbal products. Tak apalah. Okay, itu dia punya cara untuk promote. At the same time, he is also educating. He is also sharing his expertise dalam herbs. Okay, so bahagian yang saya tak setuju tu ialah his catch, which seems to be infomercial kan. Dia bagi informasi, at the same time dia commercialize his products. So this part, I don't want to talk about it much. Why? Next slide. Sebab dalam pemilihan health products, ini amalan saya. Ya, yang mana saya bukan baca The Cure dari Dr. Timothy Bradley saja. Saya baca juga dari magazine, ya, dari buku-buku lain juga. Okay, yang saya belajar dan saya amalkan bila saya nak makan, mengambil produk pemakanan ni, terutamanya untuk detoksifikasi, pastikan ia selamat. Selamat tu apa maksudnya? Sebagai orang Islam, first of all, make sure that it is halal. Halal thayyiban, we would say. Okay? Pastikan ada tak ada halal tu. It does not matter. To me, it is not matter kalau dia bukan dari JAKIM. Sekurang-kurangnya halal tu dari perbadanan negara tersebut yang keluarkan, itu dari dia punya majlis agama sendiri yang kata halal. Okay? So first of all, make sure it's halal. Second, safe tu ialah adakah dia mendapat akreditasi, adakah dia mendapat pensijilan yang sah. Kalau kita beli dekat dalam Malaysia kan kita mesti nak tengok ada tak stiker KKM tu. Dia bukan syok-syok sendiri aja kan bila kawan kata, bagus ni aku beli ni kan kau tahu semalam aku 10 kilo, semalam aku 100 kilo, esok aku bangun 50 kilo. Tapi tak ada apa pun kalau 50 kilo tu hidup lagi tak apalah juga kan. Alright, so pastikan dapat akreditasi dan pensijilan yang sah. Okay, of course not just KKM, mungkin ada lagi badan-badan yang lain FDA dalam international kan, dalam internationally. Alright, and then second elemen yang kita kena consider kalau kita nak ambil health food ni, adakah dia efektif? Persoalannya kadang kita suka ikut orang kan, kawan makan, kawan ambil tu, dia kata efektif. Efektif tak dekat diri kita? Nanti kan kita ambil, buatnya nanti tiba kita cerit-berit terus makan. Lepas tu marah dekat kawan. Sebab apa? Sebab dia kata, kau ambil efektif, aku ambil tak efektif, aku cerit-berit. Kita tak nak, kita elakkan perkara-perkara ni semua. Okay? Lepas tu, clinical studies. The next element. Clinical studies bermakna produk tersebut melalui R&D. Okay, terutamanya watch out ya. Kalau produk tu melalui bioteknologi, pastikan dia betul-betul melalui R&D. R&D tu pun tidak kurang dari 5 tahun. Ya, so macam Dr. Timothy Bradley ni memanglah dia pakar herbal. Ya, dan dia promote dia punya produk herbal tu. Tapi kita kena juga tahu. So another thing, most importantly also, kita sebagai pengguna, we must have the knowledge also. Okay, jangan
kita terima je. Bila orang bagi testimoni, saya guna ni baik, saya guna ni baik. Jangan hanya bergantung kepada testimoni. Jadinya I would say that boleh kita nak makan all these health products, health food yang macam Dr. Timothy kata herbal bagus. Tadi kat dalam chat pin pun saya tengok makan ulam memang. And seperkara lagi tentang makan ulam, okay, dah terlanjur saya ternampak kita punya audience hari ni ada pun cakap tanam sendiri, tanam makan ulam and whatnot. Kita kena tahu juga berapa volume ulam tu kita nak makan. Okay, for example, kalau kita kena denggi, right? Orang kata apa? Rebus pucuk tembikai, pucuk papaya. Papaya? Ya Allah, ya Tuhanku, apa ke papaya dalam bahasa Melayu teruk betul English lecturer ni lah. Apa dia? Papaya? Betul. Betik. Okay. Kata rebus pucuk betik. Berapa banyak pucuk betik? Kita kena tanya. Bukan simply, nanti pergilah rebus pucuk betik, pergilah rebus halia, pergilah rebus. Orang cakap senang saja. Rebus ini, rebus itu. Volume is very important. Air berapa banyak? Pucuk betik berapa banyak? Itu yang ada yang simply dia kata the more lebih banyak lebih baik. Tak juga. Jadi kita kena pastikan ia selamat. Kalau kita nak guna ulam tu pun tak salah. Jadi kita kena pastikan ia selamat. Selamat itulah yang kita kena consider volume dia. Right? Seterusnya, apakah saya akan recommend buku ni kepada tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun Dr. Timothy Bradley cuba nak commercialize dia punya produk dalam buku ni, saya nak recommend untuk mereka yang dah rasa macam sick of being sick. Ya, dah letih, dah penat dah makan ubat, dah mungkin dah 20 tahun dah makan ubat atau dah lebih 10 tahun dah makan ubat. Tapi duk gitu juga, kalau tak makan ubat, habislah. Darah tinggi yang hari tu boleh dikawal dengan makan ubat, bila tak makan ubat, dia turun. Sebab kita tahu modern pills ni, perubatan moden, dia hanya suppress, dia hanya mengawal, dia tak cure. Okay? Dia tak dapat cure. Jadi macam mana kita dapat? Mungkin bolehlah pertimbangkan 12 step yang Dr. Timothy Bradley ni kongsi dengan kita dalam buku dia. Tapi like I said, please have the knowledge. Kita jangan terima 100% apa yang ditulis, apa yang orang amalkan. Because what works on others may not work on us. Ya, so saya rasa setakat itu je ya ulasan buku on the cure yang dapat saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian ya, sebab saya rasa semua senyap aja kan, mungkin dekat chat pin tu ada lah. Kalau Dr. Masita suka makan nasi dengan ulam, ialah dah orang Melayu kan. Kita pun banyak juga herba kita. Jadi Dr. Timothy Bradley tu dia dengan orang putih punya herba, kita mungkin kita boleh amalkan dengan herba-herba orang Melayu. So with that, thank you so much. My apology kalau ada apa-apa kekurangan dari pihak saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu perkongsian yang menarik sebenarnya daripada Puan Haniza. Betul apa yang dikatakan secara general, kita punya penyakit ni hanya boleh dikawal bila kita jaga pemakanan lah. Okay? Bukan kata jangan makan suplemen dan sebagainya, tapi mungkin boleh dahulukan dengan pemakanan yang lebih sihat lah. Tu utamakan dulu, baru try. Kalau kata macam tak jalan juga ataupun susah nak makan buah, nak makan sayur sebagainya, barulah ambil suplemen. Tapi of course bergantung pada kriteria tadi lah. Okay, make sure it's safe, okay, efektif, okay, konsultlah dengan doktor dan sebagainya sebelum kita mengambil lah sebarang orang kata suplemen. Okay. Dan sebenarnya secara tak langsung kita punya ketiga-tiga panel hari ini dia bercakap mengenai kesihatan juga, sentuh mengenai kesihatan. Macam first tadi kita, walaupun buku fiction, kita ada menyentuh berkenaan dengan pesakit kanser. Kemudian sama juga ada Cik Rosni kongsikan mengenai kucing, tadi pun ada terapi
terhadap manusia lah yang membeli kucing, dia memberi aura positif terhadap pemilik kucing tu, okay, ataupun terhadap orang yang bermain dengan kucing ni lah. Okay. So sedikit sebanyak tu about penyakit juga lah, okay. Bagaimana it can cure lah orang-orang yang mungkin ada stres dan sebagainya. Okay. Dan kemudian dengan Puan Haniza kita cerita pula tentang bagaimana kesihatan kita boleh dikawal. Okay. Tak ada kata cure, tapi lebih kepada mengawal lah dengan pemilihan makanan yang lebih sihat. Alright. So alhamdulillah selesai sudah kita punya perkongsian daripada ketiga-tiga panel jemputan kita pada pagi ini. Okay. Saya nak semak di ruangan chat, rasanya tak ada soalan. Okay, tapi ada komen-komen lah. Okay, terima kasih kepada yang memberi respon dan komen. Okay, macam Cik daripada Dr. Wasita setuju dengan Cik Syaril. Okay, kita ni tadi yang senyap-senyap ni memang fokus lah. Okay, Puan Riza dia orang fokus sebenarnya. Okay, dan Dr. Wasita kata tadi makan ulam tanam di tepi rumah. Okay, ini ikut cara masing-masing tapi asalkan yang betul lah, okay, yang baik, yang terbaik, yang dah di study memang okey, boleh lah. Alright. Dan sebenarnya saya amat berbesar hati lah dapat bersama dengan panel-panel kita pada pagi ini. Dan saya mewakili Pihak PITA mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada panel atas kesudian mereka meluangkan masa macam Puan Haniza tadi, walaupun tengah tidak begitu sihat, okay, in a process of recovery, masih lagi boleh luangkan masa, masih lagi nak berkongsi dengan penonton semua apa yang boleh dikongsi dan menerusi pembacaan beliau. Okay, saya mengucapkan speedy recovery lah untuk Puan Haniza. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton program Read, Knowledge and Share daripada awal program sehingga kita dah nak penghujung ni. Okay, saya harap melalui program ini kita semua dapat menyuntik lagi semangat untuk membaca dan berkongsikan ilmu apa yang kita baca. Okay, apa yang kita peroleh kepada orang lain. Dan saya juga mengharapkan mungkin ada yang di kalangan yang menonton ni mungkin tak pernah lagi kita panggil, mungkin boleh volunteer ke untuk jadi panel pengulas dalam siri-siri akan datang, insya-Allah. Okay, so boleh kontak lah dengan kita punya dengan PITA Kampus Rempau. Dan sebelum melabuhkan tirai, saya ada sedikit informasi yang ingin saya kongsikan kepada anda. Baik, yang pertama, okay, kita ada program Live at PITA. Okay, jangan lupa untuk menyaksikan program Live at PITA Negeri Sembilan, Bicara Santai Kalam Seni Melayu Cak Lempong, okay, yang akan bersiaran langsung pada hari Selasa 22 Mac 10 pagi. Okay, anjuran PITA Kampus Seremban, siaran langsung di Facebook PITA Yayasan Cawangan Negeri Sembilan dan di YouTube PITA Kampus Seremban. Seterusnya kita ada program, okay, Live at PITA Negeri Sembilan, webinar Jabatan Fizik dan Sains Bahan Siri 1 bersama Agensi Nuklear Malaysia yang akan bersiaran langsung pada hari Rabu, okay, minggu hadapan 23 Mac 2022 pada pukul 10 pagi. Dan ini merupakan anjuran Jabatan Fizik dan Sains Bahan dan PITA Kampus Kuala Pilah dipancarkan secara langsung melalui laman Facebook rasmi. Dan program-program ini disediakan sedia pencahayaan dan jam latihan untuk warga UiTM. Baik, sebelum tu saya ingin memberikan pautan untuk borang kehadiran dan maklum malas. Okey, sebentar. Okey, baik, saya dah kongsikan pautan borang kehadiran dan maklum malas untuk program Read, Knowledge and Share. Saya harap anda boleh mengisi, okey, borang kehadiran tersebut, okey, dan mungkin boleh kongsikan komen ataupun pendapat anda untuk kami perbaikilah di masa akan datang. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan yang ada sepanjang saya mengendalikan program ini. Sesungguhnya yang kurang itu datangnya daripada saya dan yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan akan kami perbaiki dari semasa ke semasa. Saya Muhammad Syafiq bin Abdullah ingin mengundurkan diri sebagai moderator dan kita akan berjumpa lagi di siri-siri Read, Knowledge and Share book review yang akan datang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.